لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمون منا. يا عليم صدقنا بخطك العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasa Sohibul Fadilah, Tuan Imam, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan Hajah, Tuan-Tuan, Puan-Puan, hadirin, hadiran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita masih lagi dapat beribadah sampai ke hari ini. Mudah-mudahan semangat ibadah kita akan terus berkobar-kobar, akan terus bersemangat untuk menambah kebaikan dan menutup insyaAllah memperbaiki segala kelemahan-kelemahan kita dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita insyaAllah, Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, berdasarkan apa yang saya catat dulu ni, kita dulu dah huraikan ayat 140 tapi tersangkut sekorek yang tak habis. Jadi saya ingat kita mulalah ayat 140 tu balik supaya kita jadi lebih faham. Kan kalau ambil tengah-tengah kan tak tahulah cerita kan. Jadi hari ini tuan-tuan kita mula pada muka surat yang ke-76 ayat 140 daripada surah Ali Imran. Ya. Masya Allah. Saya dah bawa silap kitab ni. Ya, terlupa lah sebab ni. Dah jadi terlupa. Dia dah jadi terlupa. Dah bawa kitab elok dah. Saya bawa kitab dah elok, kitab tafsir Qurannya, bawa kitab Arabnya. Dah banyak nak lihat apa ni kita. Cara kita ni Tauhid lah ya. Hai, patutlah saya tengok apalah lama pun berhenti ke Jabaliah ni. Sebab saya setiap kali habis catat ni 10 bulan 2 tahun 2021. Apalah lama pun Jabaliah ni saya berhenti ni. Saya tengok depan tak ada catat. Supaya dah pergi surah ni. Nampak dalam ni asyik kau ingat dah surah Al-Mulk. Dia selalu ingatkan saya malam ni dia pergi asal. Saya ingat ada. Maaf tuan, tak apalah kita ambil lah malam ni, tak apalah kita tengok lah ayat ni lah. Saya pun ada bawa kitab dan baca lah. Tuan-tuan dengar lah insyaAllah. Jadi tuan-tuan, ayat 140 ni berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم
أعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. Ayat 140 surah Ali Imran tuan. Jika kamu mendapat luka, ini mana dalam masa lagi dalam perang Badar ni tak habis tu kan. Jika kamu mendapat luka di dalam peperangan, sesungguhnya kaum musyrikin itu telah mendapat luka seumpama itu juga. Dan hari-hari kemenangan itu, dan hari-hari yakni kemenangan itu, kami yakni Allah beredarkan di antara manusia supaya Allah ketahui orang-orang yang beriman dan dijadikannya di antara kamu orang-orang yang mati syahid. Allah tiada mengasihi orang-orang yang aniaya. Pada ayat yang berbunyi, Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh. Jika kamu mendapat luka dalam peperangan, sesungguhnya kaum musyrikin itu telah mendapat luka seumpama itu juga. Yakni sekiranya dalam peperangan Uhud itu kamu telah mendapat luka, sesungguhnya kaum musyrikin yang menjadi musuh kamu pun telah mendapat luka seumpama itu dalam peperangan Badar. Ini ayatnya sebut, kalau kamu luka, kamu darah, kamu cedera dalam perang Uhud ni, orang-orang kafir pun dulu dah dapat luka juga, iaitu dalam perang Badar. Di pihak mereka pun terdapat yang terbunuh, seperti juga di pihak kamu. Dengan hal yang demikian, janganlah hendaknya kamu berdiam diri, tidak mahu berjihad lagi. Tidak dapat dianggap suatu keuzuran walaupun disebab kamu mengalami luka-luka, kerana musuh-musuh kamu pun telah mengalami luka-luka, padahal mereka di atas jalan yang batil, tetapi mereka tidak jemu untuk berperang dan tidak merasa diri mereka itu lemah. Maka sepatutnya kamulah yang lebih kuat lagi berazam dari mereka, kerana kamu telah tahu kesudahan kamu yang baik di belakang hari nanti dan keteguhan kamu berpegang dengan yang hak. Jadi ayat ini mengingatkan orang-orang yang beriman pada ketika itu. Kalau hari ini kamu luka, kamu tertewas, kamu cedera, luka parah, janganlah hendaknya kerana luka itu, cubaan daripada Allah itu melemahkan semangat untuk berjuang, untuk terus berjihad, untuk terus menegakkan agama Tuhan ini. Kerana orang-orang musyrik pun dulu pernah luka, ramai yang mati masa perang Badar. Pemimpin-pemimpin mereka kebanyakan mati perang Badar tu, tapi mereka tak pernah luntur semangat untuk terus berjuang, berperang menentang orang-orang beriman. Kata Allah, sepatutnya kamu ni yang beriman ni lebih semangat lagi daripada mereka, kerana kamu nampak dan kamu faham serta kamu tahu akhir nanti kamu akan mendapat kebaikan dan balasan pahala serta syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Allah, jangan jadi lemah semangat. Ini ayat yang ke-140. Kemudian disambung lagi, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari kemenangan itu kami Allah peredarkan di antara manusia, tukar gantikan. Hari ini kamu menang, besok kamu akan kalah. Esok menang, kalah. Maknanya bukan yang menang bukan terus menang, yang kalah terus kalah. Allah Ta'ala sebut tukarkan. Ada sebab kenapa Allah Ta'ala tukarkan, beri menang kejap, beri kalah kejap. Ada sebab-sebab yang ditentukan pada ayat yang dihadapan nanti insyaAllah. Yakni adanya hari-hari yang merupakan kemenangan atau kekalahan seseorang di dunia ini, yang datangnya silih berganti, diperedarkan oleh Allah dari satu tangan ke satu tangan, sebagai roda pedati yang terus berpusing, sekali ke atas dan sekali ke bawah. Sekali kemenangan itu di pihak orang Islam dan sekali pula di pihak orang kafir. Kalau dalam perang Badar, orang-orang musyrik terpukul dengan hebat, ramai di kalangan mereka yang mati. Tapi bertukar pula dalam perang Uhud, sahabat-sahabat Nabi sampai 70 orang yang meninggal dunia, yang syahid dalam perang Uhud.
dan 75 orang pula terbunuh dari kalangan kaum muslimin. 70 lupa dan yang syahid 75 orang. Mengikut Al-Maraghi, peredaran hari itu merupakan sunnatullah, ketetapannya bagi kepentingan pergaulan sesama manusia yang digambarkannya seperti sebuah pemerintahan. Maka pemerintahan itu terkadang beredar kepada golongan orang-orang yang memperjuangkan kebatilan, dan terkadang juga beredar kepada golongan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran atau yang hak. Tetapi biasanya kesudahan kemenangan itu berada di pihak yang hak dan benar. Ini tafsir Al-Maraghi. Kenapa tak dibagi orang-orang beriman itu yang menang, yang mencapai kemenangan? Tak pernah susah pun. Kata Al-Maraghi, itulah sunnatullah. Allah Ta'ala putar-putarkan, ganti-gantikan. Itulah resam kehidupan menurut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam hidup kita tak bahagia selama hati kita suka ya. Ada masa kalau hati kita jadi susah. Kita tak ada hidup kita ni tak ada masalah. Senang hati ya kan. Tak ada hari kita suka, Allah Ta'ala bagi sebab-sebab kita suka. Ada banyak sebab. Dapat kereta baru, dapat rumah baru, dapat gaji baru, dapat menantu baru, dapat bini baru. Itu keluar kita. Kan tak ada syukur dah. Ada kalau pula tu susah hati pula. Dah syukur-syukur tu kena langgar pula kereta. Dah lah kereta langgar dia orang. Anak pula kena COVID, kena pula kurentin, tak kena pulang pula ke hospital. Rumah nak sakit perut, macam-macam. So ada balik kan. So senang balik, so susah balik. Itu peredaran menurut kehendak Allah. Sunnatullah, begitulah keadaannya. Manusia begitulah keadaannya. Hanya saja kata Al-Maraghi memberi kesimpulan, sesuatu pemerintahan itu peredarannya dapat dimiliki oleh orang-orang yang mengetahui sebab musabab untuk memperoleh kejayaan dan memeliharanya dengan sebaik-baik pemeliharaan. Sesuatu pemerintahan itu peredarannya dapat dimiliki oleh orang-orang yang mengetahui sebab-sebab untuk memperoleh kejayaan dan memeliharanya dengan sebaik-baik pemeliharaan. Seperti sama-sama sepakat, tidak berpecah belah, tetap pendirian, baik pandangan, kuat keazaman dan cukup bersedia dengan segala macam kekuatan. Maka cara-cara bekerja yang demikian hendaklah kamu amalkan dan melaksanakan dengan sebaiknya, sehingga kamu mendapat kejayaan, dan janganlah kegagalan yang sedang kamu alami itu menyebabkan kelemahan cita-cita, kerana dunia itu beredar, sehari kita terkena dan sehari pula kita mengena. Ini pendapat Al-Maraghi. Maksud dia, tuan-tuan, walaupun begitu keadaannya, kata dia, kejayaan seseorang tu, orang-orang yang mendapat kejayaan tu kadang-kadang, kata dia, tahu sebab-sebab macam mana dia boleh berjaya. Maksudnya dikaitkan di sini dengan usaha. Walaupun kita tahu Allah Ta'ala ubah bolak-balik kehidupan kita ni, kita tak bolehlah kita tahu yang menyorah, pasrah yang hidup. Semua dalam ketentuan Tuhan. Apa yang Tuhan nak buat, suka hati dia. Kita menyorah yang itu pahaman Jabariyah. Seorang itu Tuhan bulat-bulat. Kita diberikan usaha oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhtiar dan usaha Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Maka ikhtiarlah, sungguh-sungguh berusahalah dengan sebaik mungkin untuk mencapai kebaikan, keuntungan dan sebagainya. Kita hanya usaha, itu hak kita. Kemudian setelah itu serahlah pada Allah. Kerana usaha-usaha kita tidak memberi bekas sedikit pun. Kerana hak kita usaha, hak menentukan segala-galanya terpulang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kenapa Allah Ta'ala buat macam tu, tuan-tuan? Kenapa ditukar-tukarnya? Sampai sini baik. Kenapa menang sekejap, kalah sekejap? Allah Ta'ala sebut di sini, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا, yakni supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman, yakni dengan beredarnya kemenangan orang-orang Islam ke tangan orang-orang kafir, supaya dapat terbeza di antara orang-orang Islam yang benar-benar beriman dengan orang-orang Islam yang telah berpaling daripada agama yang dipeluk.
Jadi Allah Ta'ala buat macam tu, nak tengok, nak uji siapa yang betul-betul beriman. Siapa yang betul-betul beriman. Bagaimana kau suka, cuba bagi kalah pula. Orang beriman ni walaupun dia kalah, dia tetap dengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam tafsir Qurtubi ni menyebutkan, dia kata pertukaran itu, menang kalah ni, kata Allah Ta'ala di sini, kata Imam Qurtubi, iaitu untuk menunjukkan, menzahirkan orang yang betul-betul beriman daripada orang-orang yang munafik. Maka dengan cara itu dapat dibezakan. Orang-orang yang beriman akan terus dengan keimanannya, dengan keyakinannya kepada Nabi dan agama Islam ini. Tetapi orang munafik, orang yang tak benar imannya, dia akan lari jauh daripada Nabi lepas tu. Kan? Dia akan lari jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk apa lagi Allah Ta'ala tukar bolak-balikkan kemenangan itu? Wa yattakhidha minkum syuhada, dan dijadikannya di antara kamu orang-orang yang mati syahid. Allah Ta'ala tukar-tukar menang kalah ni kepada orang beriman ni, sekadar menang sejak kalah. Satu, nak tahu siapa yang betul-betul beriman. Yang kedua, kerana Allah nak jadikan sebahagian daripada orang-orang beriman ni golongan yang mati syahid, untuk memberikan mereka syahid, yakni orang-orang Islam yang di antara mereka tidak berpeluang ikut dalam medan perang Badar, telah ikut pula berperang dalam medan perang Uhud untuk mendapatkan mati syahid, iaitu suatu pangkat yang teramat tinggi di sisi Allah. Orang-orang yang syahid itu akan turut menjadi saksi pada hari kiamat bersama-sama para nabi dan siddiqin. Kata Imam Qurtubi kat sini, kenapa Allah Ta'ala kajak bagi menang, kajak bagi kalah? Hai yukrimukum bisyahadah, kerana Allah Ta'ala nak muliakan kamu dengan mati syahid. Allah Ta'ala nak muliakan kamu dengan mati syahid. Kenapa dinamakan syahid ni? Apa maksud syahid ni? Imam Qurtubi menjelaskan di sini, kerana syahid tu maksudnya summiya syahidan. Apa maksud syahid? Syahid, mati syahid ni. Kenapa orang terbunuh berjuang di jalan Allah diberi nama mati syahid? Syahid tu apa? Syahid tu maknanya li'annahu mashhudul lahu bil jannah. Orang ini disaksikan, dipersaksikan bahawa dia akan mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada pandangan yang menyebutkan syahid ni diberi nama, orang yang terbunuh di jalan Allah yang diberi nama syahid. Syahid tu kerana arwah-arwah orang yang mati syahid ni, dia akan mengunjungi Darussalam, dia ke alam akhirat, mendahului arwah-arwah yang lain. Orang arwah-arwah mati syahid ni dia akan bersyukur. Disebutkan di sini, di annahum ahya'u 'inda rabbihim, mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Sedangkan arwah-arwah yang tidak mati syahid la tasilu ilal jannah, mereka tak sampai itu juga. Orang mati syahid ni kan dulu kita dah bincang, diletak dalam roh dan dalam perut burung hijau yang buat sarang di bawah arash. Pagi dia akan masuk dalam syurga, dia raya-raya dalam tu. Kerana syahid ini maknanya orang yang menyaksikan syurga. Orang mati syahid ni dia akan menyaksikan syurga. Tercatat dalam kitab Imam Qurtubi rahmatullah alaihi sini. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injil wal quran wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul 'azim. Allah Ta'ala membeli daripada orang beriman ini diri mereka dan harta mereka. Allah membeli daripada orang beriman ini jiwa-jiwa mereka, dan balasannya adalah bi'anna lahumul jannah, syurga. Mereka membunuh, berperang, mereka membunuh dan terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah dalam Taurat, dalam Injil. Jadi siapa yang lebih baik? Kata Allah Ta'ala kan, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih.
Bergembiralah kamu wahai orang yang berjuang di jalan Allah dengan jual beli yang kamu buat. Wa zalika huwal fawzul 'azim. Itulah dia kemenangan yang agung yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang yang mati syahid. Jadi orang yang syahid ini mendapat syurga, disaksikan syurga, dia menyaksikan syurga. Kelebihan orang yang mati syahid. Sehingga dalam satu hadis ada disebutkan tuan-tuan, dalam hadis sahih Al-Busti daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang mati syahid ni dia tak rasa ketika dia mati syahid itu, melainkan seperti mana orang lain yang ketika dia lupa. Betul ada hadis kan, orang mati syahid ni kau boleh nak mati seronok, enak mati syahid ni. Dia tak rasa ketika mati syahid tu, melainkan macam lupa orang biasa ya. Lupa biasa ya. Orang yang syahid ini tercatat dalam hadis ini, seperti mana yang tercatat dalam hadis ini. Dan ada diriwayatkan daripada Nasa'i bahawasanya Rashid bin Sa'ad yang dapat daripada seorang lelaki daripada sahabat Nabi SAW menceritakan bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, katanya, wahai Nabi, wahai Rasulullah, kenapa orang beriman ni diuji dalam kubur mereka? Ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syahid. Kenapa orang beriman ni bila mati masuk kuburan mereka ni diuji dalam kubur mereka? Tidak pada orang syahid, melainkan orang yang syahid. Orang syahid ni tak diuji. Macam-macam lepek, soalan kubur semua lepek semua. Kenapa? Kata lelaki ni kepada Rasulullah SAW, kenapa mereka ni tak diuji? Rasulullah menjawab, qal kafa bi bariqati suyufi ala ra'sihi fitnah. Nabi sebut cukuplah kilatan pedang di kepala mereka masa mereka berjuang tu sebagai ujian. Dulu mereka perang dah teruji dah, zub-zab dia kat kepala ni, kau kilat-kilat pedang, zub-zab. Kadang ke tangan, kadang belaki, kadang belaki, itu dah ujian teruk dah tu. Mengelak ke kanan, mengelak ke kiri, menunduk, melompet, itu dah ujian besar dah tu. Kata Rasulullah SAW. Sahabat tanya, kenapa orang tak mati syahid ni kena uji, kena dukur macam-macam dalam kubur? Orang mati syahid tak pernah apa-apa. Nabi sebut cukuplah kilatan pedang itu menjadi ujian bagi mereka masa mereka perang dulu. Kata Rasulullah SAW. Kan kata Rasulullah SAW. Sehingga ada disebutkan di sini, ini ayat menceritakan tentang ingatan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dalam peperangan Uhud. Jangan jadi lemah semangat, kan? Kemudian Allah Ta'ala sebutkan tukar-tukarkan ini untuk menguji siapa yang beriman, siapa yang munafik, siapa yang lari. Dan disebutkan di sini dalam hadis Bukhari, dalam perang Uhud ni tuan-tuan, bahawasanya orang-orang muslimin yang syahid pada ketika itu, di antaranya adalah Sayyidina Hamzah, Al-Yaman, Nadhr bin Anas, Mus'ab bin Umair. Ini orang di antara yang syahid pada ketika itu. 70 orang kan ramai. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis daripada Amru bin Ali bahawasanya Mu'az bin Hisham berkata, telah menceritakan kepadaku abi ayah aku daripada Qatadah. Hadis itu kata apa? Bahawasanya tidak kami ketahui sepanjang sejarah tanah Arab ni yang paling ramai orang gugur syahid melebihi daripada golongan Ansar. Maknanya dalam sejarah juangan orang Arab ni, kalangan orang Ansar lah yang paling ramai sekali gugur syahid. Golongan Ansar ni adalah golongan yang paling mulia dan paling ramai mati syahid berdasarkan apa yang disebut oleh Qatadah ni. Kenapa dikatakan begitu? Kerana kata Qatadah, berkata kepadaku Anas bin Malik bahawasanya daripada golongan Ansar ni 70 orang syahid dalam perang Uhud.
Kemudian dalam perang Bi'ru Ma'unah 70 orang lagi syahid. Kemudian dalam perang Yamamah 70 orang lagi syahid. 70 kali 3 dah 10 orang. 70 orang lagi syahid. Kata dalam perang Uhud, perang Bi'ru Ma'unah, perang Yamamah 70. Perang Bi'ru Ma'unah zaman Nabi. Perang Yamamah zaman Abu Bakar melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kazzab. Dan Sayyidina Anas mengatakan bahawasanya orang bawa Sayyidina Ali, cerita dahsyatnya masa perang tu kan, orang bawa kepada Rasulullah SAW Sayyidina Ali pada ketika itu. Atan Nabi SAW bi Ali, orang bawa Sayyidina Ali di hadapan Nabi SAW. Dan pada ketika itu Sayyidina Ali menerima lebih kurang situt ni 60 luka tusukan daripada pukulan anak panah, pukulan pedang 60 semua. Nabi tengok sian. Maka disebutkan di sini berdasarkan apa disebut oleh Sayyidina Anas, faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yamassuha yansuhuha wa hiya talta'in. Nabi pun gosok luka bagi Sayyidina Ali tu. Badan Sayyidina Ali tu 60 tu Nabi gosok dengan tapak tangan yang mulia. Maka dengan biiznillahi ta'ala ka'allam takut, dia sembuh seperti biasa, seolah-olah tak ada apa-apa berlaku, seolah tak pernah luka. Ini di antara mukjizat kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Kan ketika syahid, ketika kita ramai syahid ni, Sayyidina Ali tak syahid tapi teruk sampai 60 dalam bala badan ni. Rasulullah sapu, akhirnya dia sihat, sembuh seperti tidak ada langsung, tak pernah berlaku luka pada kulit itu. Itu kelebihan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, kita sambung. Wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan Allah tiada mengasihi orang-orang yang zalim, yang hanianya. Yakni mereka itu ialah kaum musyrikin atau orang yang menganiaya diri sendiri dengan berbuat maksiat, atau orang-orang yang munafik, lahirnya beriman, batinnya kufur. Jadi bila sebut zalim ni diumumkan, disebutkan di sini, iaitu orang-orang musyrik atau orang yang menzalimi diri sendiri, banyak melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksiat itu membawa maksud dia sebenarnya menzalimi diri dia, mendekatkan diri dia kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah disebut sebagai orang zalim, orang buat dosa banyak ni, orang yang menzalimi diri sendiri. Atau juga dengan maksud orang yang menzalimi orang lain, zalim juga. Wallahu a'lam. Ayat 140. Kita tengok ayat 141 tuan. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Supaya Allah bersihkan orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang yang kafir. Ini masih lagi kenapa Allah Ta'ala tukar-tukar, menang kalah ni. Sebabnya supaya Allah bersihkan orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang yang kafir. Yakni Allah peredarkan hari-hari itu sebagai hari ujian yang perit dan payah. Gunanya ialah supaya dapat dibersihkan keimanan orang-orang yang masih lemah daripada kekotoran sifat nifak atau dosa yang mereka lakukan, dan dibinasakan orang-orang kafir itu dengan sifat nifak atau dosa yang mereka lakukan, dan dibinasakan orang-orang kafir itu dengan meletakkan perasaan putus asa yang menakluki hati mereka. Kata Sama Senaji, ditukar-tukar kemenangan itu katanya untuk bersihkan keimanan orang-orang yang masih lemah imannya. Satu lagi untuk membinasakan orang-orang yang kafir. Ini pandangan Ustaz Ahmad Senaji. Di sini ada disebutkan dalam tafsir Qurtubi ni, fihi salatatu aqwal. Perkataan waliyumahhis ni
ada bawa 3 pandangan. Pertama, waliyumahhis dengan maksud untuk Allah Ta'ala menguji orang-orang yang beriman. Yang kedua, maksud yumahhis ni iaitu dengan maksud untuk membersihkan orang-orang yang beriman daripada dosa mereka. Dan yang ketiga, untuk membebaskan. Ini pandangan yang agak asing, kata Imam Qurtubi rahmatullah alaihi. Jadi di sini banyak yang menggunakan maksud untuk membersihkan jiwa keimanan orang-orang yang masih lemah. Dibuat begitu supaya Allah Ta'ala nak kuatkan, diberikan kemenangan, diberikan kekalahan tukar-tukar ni dengan tujuan Allah Ta'ala nak didik, nak asuh, nak bersihkan jiwa orang-orang yang beriman yang lemah tu supaya bertambah keimanan. Kan beri menang nak suruh beri menang, nak bersihkan hati. Beri kalah, nak uji siapa yang betul-betul beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yamhaqal kafirin, dan untuk membinasakan orang-orang kafir semua. Bila Allah Ta'ala beri kekalahan pada orang musyrik dengan maksud Allah Ta'ala nak membersihkan, nak memusnahkan orang-orang yang musyrik. Kemudian pada ayat 142, adakah kamu sangkakan bahawa kamu akan masuk syurga begitu sahaja dengan tidak Allah ketahui orang-orang yang berjihad, berperang dan yang berhati sabar? Maksud dia ayat ni, adakah pada sangka kamu memasuki syurga itu senang saja tanpa berjuang untuk merebutnya, tanpa beramal untuk memperolehnya, dan tanpa kesabaran di dalam menghadapi malapetaka dan perjuangan? Maksud ayat ni, apakah kamu sangka senang masuk syurga tu? Tak payah nak berjuang, tak payah nak beramal, berusaha, tak payah nak sabar. Kata ayat ni. Ayat ni sebenarnya berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi. Mana disebutkan di sini, maksud sebenar ayat ni, kalau kita tengok ayat disebut, adakah kamu sangkakan bahawa kamu akan masuk syurga begitu saja? Maksud dia sebenarnya di sini, kata Imam Qurtubi, adakah kamu sangka, ahasibtum ya man huzimah. Baru kita faham. Adakah kamu sangka, wahai orang-orang yang kalah? Dan hari itu orang Islam kalah kan, laporan Uhud tu. Adakah kamu sangka, wahai orang-orang yang kalah dalam peperangan Uhud ketika itu, kamu boleh masuk syurga seperti mana masuknya orang-orang yang dahulunya telah terbunuh sedang mereka sabar dengan luka, dengan kepedihan luka dan terbunuh, sedang kamu itu tidak melalui jalan-jalan mereka. Maksudnya, adakah kamu wahai orang yang kalah rasa kamu boleh masuk syurga sedangkan kamu tu tak pernah terbunuh, kamu tak sabar langsung macam mana sahabat-sahabat kamu yang sabar, ada yang mati. Sebab dalam perang Uhud ada yang lari, tuan-tuan. Dalam perang Uhud ni ada yang lari. Allah Ta'ala tanya grup ni, kau rasa kau boleh masuk syurga? Boleh masuk syurga yang dah orang boleh masuk syurga, sedangkan kamu tak pernah rasa macam mana orang yang telah mati tu. Kamu tak pernah rasa peritnya sabar menghadapi perjuangan seperti kawan-kawan kamu yang tak lari. Kan dalam perang Uhud ada ramai lari. Bila turun pengukuh harta, pada awal serang daripada belakang, puncak kaki terbuka, terledah pertahanan orang Islam, ramai yang telah kabut lari. Sebahagiannya melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagiannya yang lari-lari tu Allah Ta'ala tanya, adakah kamu sangka wahai orang yang kalah, yang lari ni, yang berundur ni, boleh masuk syurga macam tu ya, sedangkan kamu tak pernah pun sabar seperti mana sabarnya sahabat-sahabat kamu mempertahankan diri sampai lupa-lupa, sebagainya sampai terbunuh. Kau lari, kau rasa kau boleh masuk syurga? Ini maksud ayat ni. Ini maksud ayat ni. Hatta ya'lamillahu allazi walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirun. Sedangkan Allah belum nampak lagi di kalangan kamu ni orang yang betul-betul berjihad dan betul-betul sabar. Orang seorang kau lari, tu rasa nak masuk syurga pula. Ini maksud ayat ni. Ini maksud ayat ni, tuan-tuan dan puan.
Tentulah tidak. Kan tentulah susah, tak begitu keadaannya. Sebab tu dalam tafsiran ni kata Ustaz Ahmad Sunaji, adakah pada sangka kamu, wahai orang yang lari, kamu boleh masuk syurga senang saja tanpa berjuang untuk merebutnya, tanpa beramal untuk memperolehnya, dan tanpa kesabaran di dalam menghadapi malapetaka perjuangan. Sangka-sangka demikian adalah salah. Syurga hanya didapat dengan berjihad atau peperangan ataupun berjuang, sama ada perjuangan untuk menegakkan agama maupun untuk memerangi hawa nafsu yang mengajak orang melakukan maksiat. Jadi kita pun umumnya ayat ni, kita jangan sangka mudah nak masuk syurga yang tu ya. Sedangkan kita tak pernah nak usaha beramal, menambah amalan kita, memperbaiki diri, taubat tak dosa-dosa kita. Kita tak pernah rasa peritnya kesejukan nak ibadah ketika malam hari. Tak boleh tidur, orang-orang lain tu bangun, orang dengan kesejukan, mayang juga, ngantuk-ngantuk, solat juga. Kita tak berengku je, sebab kita rasa mudah nak masuk syurga. Jangan kata macam tu, kau rasa macam tu, kau kata Allah Ta'ala. Jadi orang nak masuk syurga ni tak ada benda yang baik dan mahal berbuat, melainkan akan bayarannya agak mahal. Tak ada benda mahal murah dah tuan-tuan. Tak ada benda mahal murah dah. Jadi benda mahal ni sebenarnya benda-benda yang berharga, mahal berbuat. Seperti syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tak dapat dengan tidur yang panjang. Ia tak dapat berehat sahaja. Ia didapati dengan solat, dengan zikir, dengan selawat, dengan menghabiskan masa dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini insya-Allah ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir tuan ayat 143, satu ayat itu kita berhenti. Telah pun ada kamu cita-citakan kematian itu sebelum kamu berjumpa dengannya, kemudian sudah pun kamu melihatnya sedang kamu memperhatikannya. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang berjuang dalam medan perang Uhud. Dan demikian itu ialah kerana ramai sahabat Nabi SAW yang tidak turut dalam perang Badar ingin benar hendak keluar menerpa musuh yang telah berkhemah menunggu di luar bandar Madinah, dengan harapan mereka dapat mengalahkan musuh dan di samping itu memperoleh pula keuntungan seperti orang-orang yang bertempur di medan perang Badar dahulu. Tetapi manakala mereka telah berada di medan perang Uhud, ada yang telah berpaling tadah. Allah telah mencela perbuatan mereka. Masa tak pergi perang Badar, masa perang Uhud berlaku, bersemangat nak perang Badar. Nak perang Uhud, nak mati syahid ni. Bila berperang betul-betul bertemu dengan orang musyrik, akhir lagi pula. Jadi ayat ini merupakan celaan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang lagi dalam medan perang Uhud. Allah Ta'ala sebut, telah pun kamu cita-citakan kematian itu. Dulu kamu betul-betul beraya tamannaunal mauta, kamu bercita-cita nak mati syahid, min qabli an talqaw, sebelum kamu menemuinya. Sekarang kamu dah jumpa dah macam mana orang. Akhir lagi, akhirnya lah, sudah pun kamu melihatnya, iaitu kamu benar-benar dapat melihat kematian yang dialami oleh sahabat-sahabat kamu disebabkan oleh peperangan. Ini merupakan celaan terhadap mereka, kerana mereka lah yang mengharap-harapkan dan menyebabkan berlakunya perang. Tetapi mengapa kemudian merasa kecut, gerun dan takut bila menyaksikan besarnya persiapan musuh sehingga kamu dapat dikalahkan? Dulu kamu dah orang yang mendorong Nabi supaya keluar dan mesyuarat, ya Rasulullah, kita keluar, kita seorang musuh. Bila dah keluar ke Uhud, lagi pula lagi pula. Sehingga disebutkan di sini ada sahabat, di kalangan sahabat tu, mereka lah yang mendorong Nabi SAW supaya pergi perang. Jadi Allah Ta'ala mengutuk, menjera dalam ayat ini. Ayat ini merupakan celaan kepada orang yang mundur, yang lari. Lebih-lebih lagi, di kalangan mereka itu orang yang mendorong Nabi SAW supaya keluar daripada Madinah untuk berperang. Bila berperang, dia pula yang lari. Kita jangan risau, kita langgar ya, kita langgar ya. Bila kita dah langgar, dia lagi pula tinggal orang di depan tu. Apa nak takut kan? Apa nak takut kan? Tengok dia sudah.
dan lari ke belakang. Jadi Allah Ta'ala cela perbuatan orang-orang yang macam ini dalam perang itu, dalam perang Uhud yang berlaku ketika itu. Jadi ayat 140 ni tuan-tuan, 43 ni merupakan celaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh nak mati syahid. Dan apa itu? Bila nampak tentera musuh begitu hebat, akhirnya mereka kalah, mereka mundur lagi. Macam kita lah. Sakit ni tak dapat nak ibadat lah. Nantilah sihat besok siap lah. Saya lah yang azan, saya lah yang koman, saya lah yang imam, semua saya. Semua nak dibuat. Masa dia sakit tu dah niat bila sihat tak jumpa muka mana-mana pergi. Kan? Cakap tak tukar fikir ni cakap kan. Ini yang berlaku pada sahabat ni. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat 143 ni kena mencela orang-orang yang telah lari daripada medan tu. Sehingga dalam berita tu Nabi dilontar batu. Dalam ni ada ni cerita ni depan tentera saya. Ada seorang tentera musuh paling kena ukur Nabi jatuh dalam lubang. Jadi orang tu rasa Nabi dah mati dalam tu. Menyorik-nyorik dia kata Nabi dah mati. Ada yang kita jumpa ni tuan-tuan, insyaAllah lah, bila-bila masuk lah. Tapi bulan depan kita dah baca, minggu depan kita dah baca balik surah Al-Mulk lagi kan. Ingatkan saya lah, jumpa lagi kan ni. Banyak-banyak apa kita tak ingat. Saya minta maaf tuan-tuan, cukuplah untuk hari ni. Mudah-mudahan besok kita sambunglah surah Al-Mulk balik. Kita berhenti kat sini lah. Apa lah jauh benar sebulan tak kuliah, rupanya awak yang tersilap. Jadi silap, minta maaf tuan-tuan ya. Cukuplah sekalian ini tuan-tuan dan puan untuk malam ni. Mudah-mudahan dia kebaikannya, mudah-mudahan semasa kita terisi juga dengan bincangan ayat-ayat yang berkaitan dengan peperangan Uhud. Mudah-mudahan aku qali hadza wa ahdikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya pernah bertemu baca-baca tuan pergi ke Tampin. Ada benda urusan dia balik, dia potong dah pelatihan, tengok punya mana ni, tengok buku rompek tu surah tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ارزق اولادنا بالنجاح في كل امتحان برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تسبيح الصلاه والعصر. الله يحمدك. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أعلم بالصواب.